Saleh bahasa Arab maksudnya baik. Dan kita jangan pandang sini atau pandang rasa jauh sangat dengan kalimah saleh ini. Sebab saleh artinya okey, saleh artinya wajar, saleh artinya patut. Sebab kadang-kadang bila kita menyebut orang saleh, ada orang menafikan, saya bukan orang saleh, tak itulah dia orang saleh. Sedangkan itu batas terakhir, dan kita tak boleh lari daripada menjadi orang saleh. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami orang saleh. Sebab dalam kehidupan kita pun kita tak terima benda yang tak saleh, benda yang tak baik. Makanan-makanan kita pun roti kalau tak baik pun kan, selalu saya sebut roti gardenia kita tengok dia baik sebelum. Jadi kalau lepas hari itu kita tak terima dah, kita tak ambil dah. Tapi kenapa diri kita selalu bertolak ansur dan kita kata saya bukan orang saleh. Ada masalah sebenarnya pada kenyataan itu. Salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi yang terlalu sayangkan umat sehingga peruntukan doa makbul pun ditinggalkan buat kita. Di kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa yang pasti makbul. Ya doa biha. Yang mereka diizinkan untuk berdoa apa sahaja dengan peruntukan itu. Wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Allahu akbar. Tapi aku teringin kata Rasulullah, aku mahu sangat doa makbul ni aku simpan, aku peruntukkan untuk umat aku menjadi syafaat di akhirat. Kalau kita gambarkan situasi ni pada diri kita, kita dapat peruntukkan satu yang raja kata minta apa pun aku bagi. Paling baik pun kita akan ingat mak ayah kita. Rasulullah lagi sayu tak pernah tampak ayah. Rasulullah lagi sayu umur 6 tahun, dan realitinya 2 tahun kita sempat duduk dengan mak dia. Lahir-lahir tu duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Rasulullah tak sayang, tak ingat mak ayah, bukan. Artinya kasih sayang Rasulullah pada kita terlalu hebat. Jadi rugi kalau kita tak berjaya mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlalu kasihkan umat. Moga-moga kita kuat untuk menjalani kehidupan ini dengan cara yang betul sebagai hamba Allah, dengan cara yang wajar sebagai umat Nabi yang sangat berkasih ini, yang Allah kata bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman baginda ini sangat penyantun, sangat lembut, sangat prihatin dan sangat penyayang. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sekali lagi menyambung kisahan daripada Al-Quran. Dan insya-Allah hari ini kita masih bercerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Pada pertemuan awal bulan lalu kita bercerita tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang berakal, yang 3, malaikat, jin dan manusia, dan sumber-sumber penciptaan mereka. Dan kita bincangkan bahawa Allah jelas menyatakan bahawa walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, sesungguhnya kami ciptakan manusia ini daripada tanah liat, min hama'in masnun, yang berasal daripada lumpur yang hitam. Itulah asal kita. Lepas tu kita tak elok mana, rapuh, goyah, lembut, tak ampuh, tak kuat, tak kukuh. Lumpur tuan-tuan, tanah liat. Ya, masa lembek dihenyak, bila dah kering, dah keras, rapuh. Itulah manusia. Tak percaya tuan-tuan baring kat jalan dan bagi orang lenyek, hancur badan kita. Itulah kita. Tapi tetap Allah nyatakan bahawa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya, sungguh pasti kami ini ciptakan insan dengan sebaik-baik pembentukan. Taqwim ini penyusunan struktur dia cantik. Asalnya sebab apa? Sebab manusia ni dia senang kembali pada Tuhan. Dengan struktur pembinaan badan dia daripada tanah ni, dia tak kuat, maka dia senang jadi hamba. Jatuh luka, Allahu Akbar, sakit. Terseliur patah kaki, Allahu Akbar,
sebut nama Allah. Kalau kita jadi pada api, Allah, susahnya nak jadi baik. Daripada tanah ni pun kadang tak sedar diri sangat, ngamuk je, semua orang tak betul, bertumbuk, bergasak. Sedangkan kena tumbuk lebam tu. Bayangkan kalau kita daripada api tumbuk tak lebam, kerja bakar orang je lah kerja, kan? Daripada tanah ni pun kerja bakar orang. Allahu Akbar. Sebab itulah Rasulullah pesan pada kita, al-muslim, kata Rasulullah, orang Islam tu dengan takrifan yang sangat jelas, yang sangat ringkas. Rasulullah kata apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ni, kata Rasulullah, adalah orang yang orang Islam lain salim, sejahtera, selamat. Orang Islam, kata Rasulullah, adalah orang yang menjamin orang lain Islam, orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Itu. Artinya kalau selagi mana kita ni tampil di mana-mana ruang dalam kehidupan ni, orang rasa tak nyaman, tak aman, tak sejahtera, kita belum Muslim sebenar. Tak nyaman bukan dengan tubuh badan kita, tapi Rasulullah kata dengan lisan, mulut cakap orang pedih tu, Allah, terduduk tu. Dan pada kita itu satu kehebatan, kebanggaan Islam tu. Kita belum sampai pun tahap orang Islam. Orang Islam dia jamin orang lain selesa. Dan apatah lagi kejahatan tangan kita. Alhamdulillah hari ini insya-Allah kita tengok lagi supaya kita lebih sedar siapa diri kita. Kita tengok menerusi ayat-ayat Al-Quran. Allah pernah cerita tentang step atau tahap-tahap pembentukan kejadian manusia. Ya. Dan kita tahu bahawa manusia ini makhluk pertamanya, lindanya atau bapanya, bapa segala manusia ini adalah Adam alaihissalam. Jelas Allah sebut dalam Al-Quran, kalimah Adam ini. Dan kalau kita rujuk daripada Al-Quran, kita dapati bahawa manusia ini dibentuk, dicipta, sebelum ditiupkan roh padanya dengan 5 peringkat penciptaan kejadian. Kita tengok satu persatu. Sebelum Adam diciptakan, ataupun ketika Adam mula diciptakan, sebelum ditiupkan roh padanya, dia melalui 5 peringkat pembentukan penciptaan. Yang pertama disebut sebagai khulqu min khufnatin min turabil ard. Diciptakan Adam ini daripada khufnah ni, macam mana kita sebut, yang genggaman atau cakupan tanah-tanah dari beberapa sudut bumi. Artinya macam nak ambil tepung lah, bahan pertama dia begitu bentuknya. Ya. Dan kalau tengok kalimah ni dipanggil at-turab. Ustaz kita pun ada Syahridan At-Turabi. Turabi itu merujuk dia ke tanah lah, tanah merah ke rasanya dia tu. Okey, turab ni maknanya tanah secara umum. Okey, dan bercerita tentang turab ini, Allah ceritakan kita material asalnya daripada tanah ini. Allah sebut dalam surah Rum ayat 20, surah Ali Imran ayat 55, ni sebagai sebutan indeks lah untuk rujukan kan. Surah Fatir ayat 11, kalimah turab ni, tanah. Ghafir ayat 67, Al-Kahfi juga ada sebut ayat 37, dan suratul Hajj ayat 5. Tengok Ali Imran dulu ayat 59. Allah kata inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Jelas Allah sebut. Thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa itu di sisi Allah sama serupa dari penciptaan Adam. Artinya dari sisi Allah terus. Khalaqahu min turab. Adam tu Allah ciptakan daripada dia. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah kata jadilah dia. Ada kalimah turab. Kat situ disebut samanya apa? Kun fayakun.
Jadilah. Tak ada abah pun boleh jadi. Tak ada ayah pun boleh jadi manusia ini dengan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Tadi Allah kata khalaqahu min turab. Allah ciptakan Adam daripada tanah. Sebagaimana kehendak Allah jadikan. Dan ada hadis yang mentafsirkan, menjelaskan lagi realiti ini. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut jelas, antum banu Adam, kamu semua anak-anak Adam. Wa Adam min turab, dan Adam daripada tanah. Ini hadis Abu Daud Tirmidzi dari kumpulan hadis-hadis sahih mereka. Dan yang lebih jelas lagi, gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan macam mana yang tanah tu. Dan ini akan mengembalikan watak siapa kita. Hadis ni saya sangat minat untuk membicarakannya. Nanti kita berlama-lama sikit pada hadis ni. Hadis sahih juga riwayat Abu Daud At-Tirmidzi daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam daripada segenggam tanah. Ya, qabadaha min jami'il ardh, yang Allah ambil genggaman tu daripada seluruh pelosok bumi. Ada bahagian-bahagian tertentu. Artinya Allah kumpulkan tanah dalam bentuk genggaman yang Allah ambil segenggam-genggam tu daripada beberapa sudut bumi. Faja'a banu Adam ala qadri al-ard, maka datanglah, lahirlah, terbentuklah anak-anak Adam ni atas serupa bentuk bumi. Tuan-tuan tak rasa sangat tuan-tuan baring kat tanah. Dia kurang sama kita ni macam tanah. Dia tak macam besi. Dia tak macam emas kita ni. Ada orang kulit macam emas? Tak ada. Okey. Faja'a minhum al-ahmar, tapi Rasulullah jelaskan ada dari kalangan anak Adam ni yang merah, kemerah-merahan. Ada ke tanah merah? Ada. Nama pun ada tanah merah. Lepas tu ada yang comel sikit kan, putih merah-merah. Tanah mana belah mana tak tahu. Kalau ikut bangsa kita tengok belah-belah Eropah kan. Wal abyad, ada yang putih. Wal aswad, ada yang gelap hitam. Sebab ada tanah yang gitu rupa dia. Ada orang kulit putih mungkin daripada batu-batu campuran pasir-pasir yang cantik tu kan. Maka jadilah gitu rupa dia. Kita ni sebab tu lah pengusaha kosmetik kaya kat sini. Tengoklah semua dia orang kaya sebab apa? Sebab kita daripada tanah yang tak cerah. Jenuh lah. Ya, pakailah banyak mana pun kembalilah kepada watak tanah kita. Tak pakai 2 bulan jadi balik. Dah tak cerah dah. Itu cerah. Kalau cerah pun cerah muka je, tangan tak cerah. Kaki tak cerah. Dah macam mana? Begitulah kita. Ya, wa baina dzalik, dan Rasulullah kata ada yang ada di antara kala-kala itulah. Sebab dia pencaburan. Ya, tanah dah diuji. Wasahl, dan ada yang mukanya ceria. Gitu. Dia juga bukan saja tanah tu mempengaruhi warna kulit, tapi dia mempengaruhi watak juga. Yalah, kalau batu, tanah macam batu keras kan. Lepas tu kalau tanah liat lembek kan. Kalau lumpur busuk kan. Tanah-tanah di bumi tu. Wal haznu, dan ada yang muka masam je katanya. Bukan dia marah, tapi ada muka dia macam tu. Ada orang kita tengok macam senyum je, bukan dia senyum. Dia macam tu. Wal khabith, ada yang huduh, wal tayyib, ada yang cantik. Allahu akbar. Wa baina dzalik, dan ada di antara itu. Maka sebab itulah kita ni kalau di sudut kajiannya sebenarnya manusia memang begitu. Dia ada watak-watak tanah yang meresap ke dalam peribadi dia secara semula jadi. Kita tengok satu bangsa, orang Arab musta'rabah lah, bukan Arab Badui. Arab Badui tu yang gelap tu kita tak cerita, kita cerita Arab yang comel, yang putih merah. Ya, campuran dia mungkin daripada tanah atau batu-batu yang cantik tu.
kemas, rapi, kita tengok pun seronok. Tapi oleh kerana ada campuran-campuran batu atau benda-benda yang agak solid ni, otak dia orang keras. Pesan tak? Saya pun ada pengalaman, dan tetapi watak keras dia orang tu tak macam kita, berbeza. Dia mudah, kalau kita istilahkan, dia mudah sangat panas, tapi dia orang senang berbaik. Sebelum saya pergi pada watak kita lah, kita kaji-kaji cerita ni, baik kita cerita kaji diri kita. Orang Arab ni memang watak dia cepat marah, cepat emosi, tapi dia orang tak ada dendam. Tu special ni. Dulu sebelum saya kerja dengan Jawi, dulu saya jadi mutawif, tuan-tuan. Orang pergi umrah, zaman naik bas pergi Tanim dulu, RM2. Ialah tahun 90-an, tahun awal 2000 tu. Saya ingat saya satu ketika nak pergi Tanim tu naik bas dah sempit. Ini cerita reti antara watak orang Arab. Dah naik sempit, bah nak tutup pintu dah, dia nak tersepit. Bila mana dia bertolak-tolak tu, nak naik juga, pintu dah nak tutup. Dia tolak orang depan nak tersungkur, dia patah balik, dia tumbuk muka orang tu, berdarah. Dah pakai ihram tu kan, nak pergi Tanim mesti dah pakai ihram. Tapi tuan-tuan, akhirnya dulu mereka cerita dapat naik lah sampai Tanim. Saya pun bila orang kata ni kita campur, kita kecil nak cik pasal apa nak campur. Selesai sembahyang, kita balik bas balik tengok. Dah bosan tak ketika itu mesti sejuk sikit ke? Tuan-tuan, saya dapati 2 orang tadi duduk bersama. Hidung masih berdarah. Okey, hidung masih berdarah, yang seorang pengantin, yang seorang pun bawa dia bagi kawan dia. Dah berbaik dah. Minum syai sama-sama dah. Bayangkan saya pun ni kita tadi mamak yang gaduh. Dah minum teh sama-sama. Artinya mungkin dah minta maaf, lepas tu dah belanja minum teh. Serial 2 rial tu zaman tu. Yang siap uncang tu lah. Subhanallah, yang cawan dia bersepah kata tu kan. Tadi tu. Sebenar kita baru ingat saya hadis ni, begitu rupanya. Berbeza dengan kita orang Melayu. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman orang Melayu ni, dia mungkin jadi daripada tanah liat tu. Kan macam yang teruk tu. Nak kata cerah tak cerah sana. Kalau dah campur tu lain lah. Tapi jangan main orang Melayu ni. Kadang-kadang dia sikit tapi dendam sampai ke 7 keturunan. Bukan masalah perangai apa, tapi dia memang watak dia begitu, tuan-tuan. Watak tanah tu begitu. Tanah liat kan kita bijak lembek, tapi tak putus. Kenapa tak orang Melayu? Orang Melayu ni kadang-kadang benda kecil, tapi aku ingat. Pernah ada satu kisah macam mana ada 2 orang kawan yang baik rapat. Selalu hari raya jumpa, pada hari raya berikutnya dia seorang tasik larikan diri daripada kawan dia. Kan kita ni kadang balik kampung hari raya, nak jumpa kawan-kawan lama kat kampung dulu. Yang kawan ni larikan diri. Nampak dia nak senang raya, balik lagi. Tak dapat, dah sibuk raya, tak ingat. Raya tahun berikutnya, tahun 2 tahun selepas tu, raya juga aku tengok, kawan itu aku tak sempat jumpa. Akhirnya dia dapat tangkap juga. Waktu nak lari keluar dia dapat tangkap juga. Masuk tahun ketiga ceritanya katanya. Dia pun tanya, "Mak, kenapa kau asyik lari pada aku, Mak? Apa salah aku? Kita ni orang baik. Tapi nampak kau macam tak selesa, nampak aku lari-lari." Dia senyap dia. Ini dia nak cerita, tak ada apalah. Jangan percaya kalau orang lain kata tak ada apa muka masalah tu, jangan percaya. Tak ada apa, okey je. Tapi muka kering, tu tak percaya. Memang ada apa. Akhirnya pujuk demi pujuk, dan akhirnya dia berceritakan ni aku terasa apa. Terasa apa? Kau ingat tak raya 3 tahun lepas kita sama-sama pergi masjid ni. Lepas tu hujan dengan hari tu. Ya aku ingat hujan. Aku balik dulu kan. Itulah. Kau tak ingat masa kau keluar kau melangkah tu, kau pijak capal aku. Habis kotor capal tu aku beli mahal tu tak? Ya Allah, capal ni masa 3 tahun tak tu kawan. Tu jangan main hebat orang Melayu. Dia bukan masalah apa, masalah kita tanah liat. Dan Islam dia naturalkan benda ni, tuan-tuan. Untuk orang Arab, hadisnya la taghdab, kata Rasulullah.
Jangan marah, jangan cepat marah, jangan cepat emosi. Orang Melayu tak marah-marah. Susah sangat nak marah. Tak boleh. Takut pun ya. Dia bukan sabar, nampak dia sabar, tapi dia tanya sana dia. Dia, okey ke bang? Okey. Okey, tapi muka kering tu jangan. Ada benda dia buat. Kan kembung buruk anak kau bang. Dia santau. Itu orang kita. Dan Islam dia sebagai benda. Untuk orang Melayu hadisnya la tahasadu wa la tabaghadu wa la iyakumul hasad. Orang Melayu ni dekat dengan hasad dengki, dendam, tak puas hati. Kan? Cerita santau orang Arab mana ada filem cerita santau, tak laku. Tapi kalau orang Melayu cerita santau, penuh bangga. Sebab cerita dia. Dan Islam adil tuan-tuan ya. Islam ni dia adil kerana manusia ni datang dengan watak-watak bangsa dia yang berbeza. Kan, orang Melayu ni cepat iri hati, cepat dengki, nak tubuh jarang sekali. Maka hadis-hadis yang Rasulullah datang slogannya wa ma arsalnaka illa rahmah, Islam datang sebagai simbol rahmat. Dia sesuai untuk semua orang. Maka sebagai orang Arab, hadis tentang marah tu, pahala ni kalau dia bermujahadah menahan marah tak sama dengan orang Melayu menahan marah. Sebab Melayu lambat marah. Okey? Dan orang Arab dia tak suka dengki, tak ada dendam. Tu yang saya kata tadi baru tumbuk berdarah lagi dah benar. Orang Melayu kalau tumbuk gitu 7 keturunan bang. Tak lalu depan rumah pantang atuk aku nampak atuk kau. Habislah. Dia punya syair demi sajak semua keluar. Gurindam dia ya, mau 7 bab dia buat ni. Pasal ya tumbuk. Itu slipper terpijak pun, capal terpijak 3 tahun dendam. Kan gila punya dia. Macam orang Melayu mujahadah dia melayani hadis Nabi iyakumul hasad. Awasi diri kamu daripada hasad dengki, fa innal hasad yaqulul hasanat. Sebab hasad ni kata Nabi makan semua amal kebaikan kamu. Kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api makan kayu. Api makan kayu tinggal apa? Abu je lah. Hadis tu untuk orang Melayu. Maka keadilan Islam ni tuan-tuan, dia nampak Rasulullah pernah sebut satu hadis, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala ni, ganjaran ni diikut kadar kepayahan satu benda nak kita capai. Orang Melayu nak hilangkan iri hati, dendam dia, pahala dia terlalu besar sebab susah. Orang pahala dia tak susah. Belanja teh sekawan, tak masalah. Tapi nak cepat masuk ngamuk panggil dia orang lah. Maka begitulah agama kita. Jadi jangan pernah kecewa. Aku buat kerja teruk, aku nak dapatkan tu teruk. Allah kan Al-Hasib tuan-tuan. Tuhan yang sangat mengira. Semua benda dikira. Tak cukup dengan dia yang kira, dia sediakan dia punya staf-staf dia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlafaz, mereka ada raqib dan atid yang mencatat. Gitu. Ya, sebab tu jangan pernah merajuk, jangan cepat nak menjeruk rasa kecewa atas banyaknya kita buat dan orang lain tak nampak. Datangkan sikit rasa bertuhan, selesa dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita ni Tuhan yang maha sempurna, melihat semua kita dengan kasih sayang, dengan perhatian yang sangat hebat. Maka kita orang Melayu begitulah. Ya. Kalau ada kepayahan yang kita ni katalah nak pergi masjid, badan kita berbau, kita terpaksa mandi banyak kali dan pakai minyak wangi. Pahala mandi kita tu berminyak wangi tu untuk melayakkan diri untuk berada di sini, tentulah lebih besar. Itu yang Nabi kata, orang yang duduk jauh jalan kaki itu setiap langkah dia pahala. Di sudut penat orang sana, tapi di sudut ganjaran yang jauh lagi untung. Tu Cina-Cina tu tak dapat pahala pun jalan kata nak pergi sihat. Tu manfaat dunia pula. Jadi seronok tuan-tuan, kita ni kalau faham kita ni hamba Allah yang dilayani dengan adil, ya, dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, maka kita selesa. Sebab tu kena ada cerita-cerita begini supaya kita kuat untuk buat baik. Kalau tidak kita geram je, aku buat macam-macam semua tak nampak, aku yang teruk buat kerja ni. Kau relax je semua. Kau kerja banyak, pahala banyak. Kena wujudkan rasa bertuhan. Ya, wallahu khalaqakum min turab, thumma min nutfah, thumma ja'alakum azwajan, wa ma tahmilu min untha.
wala tada'u wala bi'ilmihi. Ini semua cerita macam penciptaan step-step kehidupan manusia yang daripada tanah. Jadi begitu ya, kita daripada tanah, dan watak-watak bangsa itu kembali pada watak tanah. Maka Islam datang dengan syariat, dengan panduan, dengan pedoman untuk kita bermujahadah daripada yang tak baik dengan watak natural kita. Orang Melayu tak putus, ya, dia kena bijak, dia tak hancur, dia lepeh je gitu, dia bangun balik tu nampak dia macam tu, tapi rupanya itulah watak kita. Ni takrifan ni, tafsiran setengah ya daripada ulama-ulama hadis yang bercerita tentang realiti hadis ni lah. Kemudian peringkat kedua, manusia ini disebut khulquhu min tin. Dalam Al-Quran Allah pernah sebut kalimah at-tin. Ya, id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Tadi tu ra min tin pula. Tin ni apa dia? Dengan huruf ta ya. Dalam surah Sad ini ayat 71 Allah kata, ya, ingatlah ketika mana Tuhan kamu berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku pasti menciptakan manusia daripada tin. Apa dia tin ini? Tin adalah al-mahal ataupun lumpur kita panggil. At-turab al-mukhtatib bil-ma', air yang dah bercampur dengan tanah. Yalah, kita nak buat cokodok pun tepung gitu je, takkan nak goreng. Orang nak buat kek, nak buat apa-apa, nak jadikan dough, mesti kena campur air. Jadi rupanya kalimah tin yang kita sebut, ya, min surah Latin min tin, kita pernah jumpa kan. Dalam surah Al-A'raf pun kita tengok macam mana Iblis dakwa, bila mana Allah tanya kenapa tak sujud pada Adam, dia kata khalaqtahu min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia, aku daripada api, dan dia daripada air yang campur tanah. Tin itu. Jadi kalau air dah campur tanah, kita pun pernah main masa kecil-kecil tu. Kita bancur-bancur, memang tak ada apa. Itulah kita. Itu step kedua. Dan kita dah baca. Kemudian peringkat ketiga Allah sebut min tinil lazik. Tinil lazik inilah dia tanah liat. Sebab apa? Air tu dah mula mengering, tanah tu, ya, lazik ni yang berkait lah, macam tanah liat lah. Dalam surah As-Saffat peringkat ketiga ni Allah sebut inna khalaqnahum min tinil lazik. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu daripada tanah yang bersangkut, berkait. Ini tanah liat. Ialah kita pun tahu tanah daripada semua ni Allah campur air dalam proses tentu. Dan sengaja Iblis sebut begitu, khalaqtahu min tin, ya. Allah tahu min tin ini maksudnya engkau ciptakan dia daripada tanah yang campur air. Tanah campur air tak ada apa. Kalau tinil lazim ni nampak kuat lagi, kalau turab pun nampak hebat lagi. Tapi kalau tanah yang masih debu tu campur air, tak ada apa. Sengaja dia tulis kalimah itu untuk merendah-rendahkan dan nampakkan dia aku api, dia daripada lumpur je. Gitulah. Dan kemudian Allah gambarkan bahawa tanah tu dibiarkan sebelum jadi tanah lazim tu di peringkat, ya, seterusnya. Sepatutnya ini yang ketiga tadi, ya, dipanggil hama'im masnun. Hama'im masnun ni lumpur yang berbau busuk. Allahu Akbar. Ini peringkat ketiga sebelum jadi al-lazim, ya. Tengok rujukannya daripada surah Al-Hijr ayat 28. Allah kata wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'im masnun. Ya, Al-Hijr ayat 28 ni Allah sebut, ya, beza-beza istilahnya. Sebab tu kita bahaskan benda ni. Sekali-sekala Allah sebut turab, kadang-kadang Allah sebut hama'im masnun, sekali-sekala Allah sebut salsal, sekali-sekala Allah kata tinil lazim, sekali-sekala Allah sebut tin. Ini semua ada cerita rupanya tentang peringkat penciptaan manusia. Jadi dalam ayat Al-Hijr 28 ni Allah kata, dan ingatlah kepada ketika Allah berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku pasti menciptakan manusia daripada salsal, daripada tanah yang dah keras, mengeras.
min hama'in masnun, yang asalnya daripada lumpur yang busuk. Allah. Sol-sol ni macam pasu tembika, tuan-tuan. Rasa tak? Tembika tu kan orang buat labu air tu. Bukan buat labu air tu, labu untuk isi air tu. Tempayan-tempayan dulu. Itulah gambaran kita, tang-tang. Itu yang iblis. Nanti ada satu hadis itu macam mana iblis ketika mana Adam dah terbentuk keras tanpa roh ni, dah jadi sol-sol ni, jadi pasu keras ni, iblis masuk. Dia masuk, dia ronda, dia keluar. Dia duduk tepi Adam, dia kata, "Ya khalqun la yatamalla." Dia kata, "Ni benda apa barang ni? Makhluk yang langsung tak boleh buat apa-apa," dia kata. Kita ni sebab itulah iblis, yang jin, geng-geng dia ni semua boleh masuk dalam badan kita. Sebab memang ada ruang untuk dia masuk. Dan pernah pun atuk dia masuk. Sebab tu kita je kena rasuk. Kita tak pernah rasuk jin, kan? Berkawan dengan jin pun tak ramai. Dan tak payah kawan lah dengan jin, susah kita nanti. Dia kawan dengan orang yang ada nafsu, tapi kita tak nampak dia, dia nampak kita. Tak ajib. Kalau manusia ke, dia boleh sembunyi-sembunyi dengan kita pun, dia dajal kita banyak kali. Dia gurau dengan kita terus-terus. Berani kita kawan dengan jin. Mesti ada janji. Jadi begitu rupanya. Apa dia salsal min hama'in masnun dalam Al-Hijrah ayat 28 ni, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyebut dalam Al-Mufradat, salsal taraddudus saut min asy-syai' al-yabis. Salsal ni asalnya perkataan Arab yang bercerita tentang satu benda yang berbunyi bergaung. Artinya dia ada ulang balik bunyinya, yang datang daripada benda yang kering. Ni benda kering ni kita ketuk, begitu. Pasu itulah. Itu asalnya salsal. Ceritanya pasu itulah. Amma imasnun. Dan setiap tanah yang berbentuk kering itulah salsal. Hama'in masnun pula al-muntinu al-mutaghayyir. Hama' ini benda yang berubah dan dah berbau busuk. Senang cerita lumpur. Asalnya tembika tu ataupun tanah kering yang manusia ni jadi badan dia tu, dia adalah daripada air yang campur tanah yang dibiarkan sampai jadi busuk. Tuan-tuan pernah masuk kaki dalam seluk kan, dalam lumpur tu, kat tepi-tepi laut, kat kampung-kampung dulu, kat paya-paya, macam mana bau dia? Itulah kita. Sebab tu tak percaya tuan-tuan, tak payah mandilah 2 hari. Bau apa tuan-tuan? Bau lumpur rasa lah. Kadang-kadang bau bangkai mana. Itulah kita. Subhanallah. Saya kembali pada firman Allah yang Allah kata tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita dengan sebaik-baik bentukan, bukan kehebatan, tapi sebaik-baik kejadian itu untuk jadi hamba Tuhan. Sudah diri tak mandi 2-3 hari, tak gosok gigi 1 hari, bukan bau lumpur lagi lah. Tuan-tuan pun ada pengalaman. Maka apalah yang nak kita lagakkan, nak kita besarkan, sombongkan, banggakan dengan fizikal yang bersama insan ni. Tak ada benda. Patutnya kita kata Allah, Allah. Manusia ni kalau tak layak masuk syurga, tak ada nilai apa sebenarnya dengan fizikal yang dia ada. Jadi kita berusaha untuk kembali ke kampung halaman atuk kita, tempat diciptakan Adam ni, dengan apa pun realitinya. Masnun juga maksudnya adalah benda-benda yang bertukar baunya. Jadi diceritakan min hama'in masnun, ada ulama tafsir mengatakan min tin aswad muntin mutaghayyir jaf. Daripada tanah lumpur yang berwarna hitam, yang busuk dan kemudian mengering. Itulah dia asalnya. Dan yang terakhirnya, dia jadi khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dah jadi bentuk tembika begitu ataupun tanah yang keras tu, maka Allah sebut dia salsal ni tanah yang dah dibentuk yang kering itu, jadi panggil salsal. Kenapa? Bila dia ketuk benda kering tu berbunyi. Kita pun
sering berbunyi, dia dicocok, ditekan. Dan Allah panggil salsal kal-fakhar, sebagaimana al-fakhar ni sebenarnya fakhrun, kebanggaan. Fakhar ni bangga sebenarnya. Nak cerita realiti benda-benda berbunyi ni kadang-kadang nampak hebat, bunyinya hebat, tapi sebenarnya kosong. Ya, yang mengeluarkan bunyi yang hebat ni biasanya bendanya ada ruang kosong, sebab tu dia berbunyi. Itulah Allah sengaja ciptakan realiti manusia yang sangat bersuara banyak ni, cakap, sombong, angkuh ni. Sebenarnya banyak benda kosong dalam diri tu. Dia kalau dah padat, nampak, dia diam. Dan manusia pun dah kenyang pun dia diam. Yang bising itu sebab apa? Tak makan lagi. Allah Akbar, banyak sangat benda-benda yang sama. Yang kalau tengok dalam Al-Quran ni, banyak benda-benda yang boleh merujuk di apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi begitulah ya, asal penciptaan kita daripada Allah ambil ya genggaman-genggaman daripada seluruh pusuk bumi dengan berapa jenis tanah tu. Dan Allah campurkan air jadi tin, ya. Dan Allah biarkan untuk tertempoh jadilah hama'in masnun, lumpur yang bau busuk. Kemudian dia jadi tinil lazib, jadi tanah liat. Kemudian jadi fakhar, bila mana dah kering dah dibentuk, jadilah ya makhluk kosong yang bergaung bunyi-bunyi. Begitulah. Maka terbentuklah Adam, terbaring begitu untuk satu tempoh yang kita sendiri pun tak tahu sebagaimana yang Allah tentukan. Ya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي. Dan kemudian Allah tiupkan roh, baru dia jadi hebat. Kita ni, sebab tu manusia ni tuan-tuan, bila dah tak ada roh, tak ada nilai apa lah. Dan tak boleh biar lama pun, kena sorokkan jasad dia. Biar sehari ya, masuk 2 hari, 3 hari, Allah, semua orang lari. Dan bila mana dah tiupkan roh, Allah dah sempurnakan dia, ya, Allah perintahkan malaikat untuk sujud, para malaikat semuanya sujud. Faqa'u lahu sajidin. Malaikat tahu Adam ini makhluk yang tak hebat di sudut material dia, tapi mereka adalah makhluk yang taat. Allah suruh apa? Suruh. Sebab tu ada juga pertanyaan ya daripada malaikat, ma khalaqta hadha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Akhirnya dia bercakap begitu sebab apa? Bila mana dia bertanya pada Allah macam-macam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia ni, dia ada satu benda yang jadi chip dia. Jadi asal pembentukan dia, setiap orang ada benda ni. Dan Rasulullah kata ya benda ni kita akan dibentuk semula di padang mahsyar nanti. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini? Rasulullah kata kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Semua jasad anak Adam ni akan dimakan tanah. Illa roh ya, illa apa? Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah lah. Illa ajmuz zanab, kecuali satu tulang di penghujung tulang belakang kita ni dipanggil ajmuz zanab. Zanab tu ekor. Ya. Tapi kita tak ada ekor. Rasulullah jelaskan minhu khuliq, daripada tulang itulah dia mula dibentuk. Wa minhu yurakkab, dan daripada situlah dia disusun semula pembentukan ketika mana bangkit nanti. Ini dipanggil ajmud zanab. Ya, kita panggil tulang sulbi gitu. Saya pun tak pasti sangat bahasa Melayu panggil apa. Iaitu tulang terakhir, tulang belakang kita bahagian bawah saja. Kalau kita ada ekor kat situ dah terhentinya ya, sebelum ada tumbuh ekor. Dalam lafaz yang lain, ini riwayat Muslim pula, Rasulullah sebut walaisa minal insan syai'un illa jubla. Tidak ada dalam tubuh anak Adam semuanya akan binasa illa azaman wahidan, kecuali satu tulang kata Nabi. Ma rakbu min jasad Adam wa huwa timsal huwa ajbu zanab, itulah dituang ajbu zanab, iaitu tulang sendi belakang.
Itu sedikit kita squeeze tentang pembentukan. Dan terakhirnya pada pagi ini kita nak tengok satu hadis. Apa yang saya sebut tadi, tentang reaksi iblis. Ya, bila mana Adam dah terbentuk, sekujur tubuhnya terbaring di syurga, maka sebagai makhluk yang ada akal dan juga ada nafsu, dia nak ambil tahu. Dia rasa pelik sebab Allah Subhanahu Wa Taala macam prihatin sangat pada makhluk ini nak jadi khalifah. Kita tengok hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bercerita, lamma sawwara Allahu Adam fil jannah taraka. Bila mana Allah dah bentuk Adam alaihissalam di syurga, Allah tinggalkan, biarkan dia gitu. Inilah kita dah buat satu benda, kita biarlah. Tengok kan. Masya Allah an yatruka. Ya, dalam tempoh yang Allah sendiri hendaki dia tinggal. Tak tahu, tak lihatkan tempoh berapa lama. Faja'ala iblisu yatifu bih. Ini membuatkan iblis datang dan tawaf. Pusing. Inilah kita tengok kita cantik, kita pusing depan belakang, dia tengok benda apa je ni. Mula-mula dia pusing dulu kita. Orang terbagi tu dia pusing. Yanzuru ilaihi, dan dia terus tengok, memerhatikan Adam. Ya. Dan ada setengah ulama kata bukan saja dia pusing, dia masuk semua sudut rongga Adam alaihissalam. Yalah, dia daripada asap, daripada api boleh masuk. Falamma ra'ahu ajwaf, dan bila mana dia tengok Adam ini banyak rongga-rongganya, banyak ruang-ruang kosongnya. Artinya bukan seorang compact, ya, macam benda batu, kayu kan, berat gitu. Kita kan ada lubang hidung, pernafasan, ada jantung, ada banyak benda lubang. Arafa annahu khalqun la yatamalla. Maka dia tahu bahawa ini adalah makhluk yang tak boleh memiliki. Apa maksud dia? La yatamalla ni orang yang tak boleh menggenggam sesuatu, memegang sesuatu, memiliki sesuatu. Sebab tu dia tak nak sujud, tuan-tuan. Dia sebelum Allah perintahkan dia sujud tu, dia dah tahu makhluk ni apa. Tapi tetap silapnya dia bila mana dia lupa ni perintah Allah. Sebab tu kita bila melihat orang tak melihat pencipta, kita marah, mengamuk, tapi kita kata Allah ni, Allah datangkan dia ni nak uji aku. Rasulullah pun pernah terlupa. Tu abasa wa tawalla. Rasulullah masa muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma, bila mana datang orang buta, Rasulullah tak nak layan. Itu sifat semula jadi kita. Tapi Rasulullah jujur, Allah tegur dia cerita kat kita kan. Surah Abasa. Jadi iblis bila mana nampak makhluk itu, dia kata hadza khalqun la yatamalla. Ini makhluk yang tak mampu memiliki apa. Dan mengaku tak mengaku memang kita. Tuan, pertama sekali, manusia ni dia tak boleh memiliki diri dia sendiri bila mana? Bila dia marah. Pesan tak? Bila kita marah habis. Bodoh, baling, tinggal, baling, tuyuk. Nak buat apa? Tu, dah tak logik buat benda tu. Tumbuk pintu tangan kau yang teruk. Lebam. Bengkak. Ya, jumpa orang dah cerita pasal betul-betul. Marah itu. Nak, kan tak boleh miliki diri kita. Itu marah. Bila bercinta, Allahu Akbar. Itu yang mengarut. Lautan api sanggup berenangi. Bodoh. Lautan api, matilah kau renang. Bang, awak manusia. Tu cakap apa tu? Cakap orang dah tak boleh memiliki apa-apa tu. Gunung berapi sanggup berdaki. Bohong bang. Tapi bila ungkapan gila tu sebab apa? Manusia ni bila mana ada certain situation, dia tak boleh kontrol diri dia. Inilah kita. Iblis dia pegang kan? Iblis dia kuat. Lagi dalam keadaan apa? Mabuk lagi, tak boleh buat apa lah. Marah, sedih, kecewa, sanggup tak makan sampai sakit kan? Putus cinta lagi lah. Allahu Akbar. Itulah kita.
dan semua yang nak memulihkan kita, menjadikan kita okey agama. Ya. Sebab tu kena ada panduan agama. Nak pujuk kita dengan Al-Quran. Ini cerita-cerita ni nak memperkenalkan diri kita kepada kita sikit. Oh, patutlah kita gitu. Memang asal kita kejadian ni makhluk yang memang tak kuat. Nak memegang diri sendiri pun tak kuat. Jadi Iblis, setelah mana dia pusing Nabi Adam, dia ronda Nabi Adam, dia tahu bahawa banyak sangat titik-titik kelemahan pada makhluk ini. Okey. Menggelabah, seronok sangat pun lupa diri kan kita. Kaya lupa diri, Allahu Akbar. Miskin marah-marah tak puas hati. Itulah manusia. Jadi nak memperelokkan laku kita ni, kita kena berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, waktulah kita ingat perbahasan saya dulu, saya kata bahawa Nabi Iblis ini dia teruji sangat bila Allah suruh dia sujud pada Nabi Adam. Sebab Nabi Adam ni makhluk yang dia tengok Allah ekeh sangat. Cuma aku pula kena hormat dia. Itu masalah dia. Begitulah kita pun akan jadi termasuk dalam perangkap tu bila mana kita lupa yang menentukan apa benda dalam hidup kita ni adalah Tuhan. Datang orang yang tergagak-gagak cakap, kita pun geram, cakap elok-elok lah. Dia bukan nak gagak tu, Tuhan uji kita. Patutnya kita layan dia dengan santun. Orang miskin dengan pakaian compang-camping, busuk, kita marah dia. Allah tu busuk macam mana dia macam tu. Sepatutnya kita layan dia sikap mana yang kita mampu. Tapi kalau kita sempat nampak Allah lah, kalau tak kita maki dulu. Itu masalahnya. Sebab kita khalqul la yakmal. Makhluk yang langsung tak boleh miliki diri dalam benda-benda yang datang, ya. Gempak, terkejut, Allah. Melatah tu sebab apa? Sebab apa melatah? Sebab tak boleh miliki diri sendiri. Yang seronoknya kita jadikan bahan tu bahan lawak. Kesian makcik tu melatah. Ya, mungkin tak sedari, kadang-kadang dah mencarut-carut, maki. Itulah kita. Jadi moga-moga kita sedar, ya. Sebab tu ada dalam, dan Iblis bila tahu benda ni, dia ambil kesempatan sangat. Kita baru nak jadi baik, dia bisik, dia penggang hati kita, dia tarik perhatian kita. Sebab tu kita ada satu tangkal yang boleh memadamkan semua benda ni, yang boleh kita bergantung atas dasar kita lemah, kita tak nampak musuh kita. Kita ada Allah. Sebab tu lafaz yang selalu kita baca, a'udzu billah. Yang jadi hebat tu billah tu. Aku minta berlindung dengan Allah minasyaitanir rajim. Kalau tuan-tuan kata a'udzu minasyaitanir rajim, tak jadi apa ya. A'udzu, aku berlindung daripada syaitan, tak jadi apa. Tapi kita sebut aku berlindung dengan Allah, jadi hebat ya. Jadi kalimah billah, bi rabbin nas, bi rabbil falaq, jadi hebat. Sebab apa? Kita sedari, kita lemah, kita tak ada apa-apa, kita tak miliki apa, tapi kita bergantung, berpaut pada pencipta yang sangat hebat, yang juga menciptakan musuh kita, ya, Iblis dan konjo-konjonya. Sampai di sini dulu rasanya, ya. Moga-moga ada sedikit manfaat, rujukan, ya, untuk kita beriktibar dengan kisah-kisah Al-Quran. InsyaAllah ada satu petikan hadis pada pertemuan akan datang, kita cerita macam mana betul ke Nabi Muhammad ni nama dia dah terpampang di syurga sebelum penciptaan Adam. Nur Muhammad ke apa dia tu? Jadi perbahasan ada orang kata sebut Nur Muhammad tak boleh. Yang betul ke? Jadi insyaAllah kita bincangkan begitu. Dan kita sambung juga dengan kisah macam mana masalah Iblis, ya, yang tak mau sujud pada Nabi Adam pada pertemuan akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Maaf terluang masa. Terima kasih tuan-tuan yang sudi bersama, dan manfaatnya moga-moga terpulang untuk diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.